Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, selamat datang dan selamat menonton dalam video saya dan selamat menonton ke channel YouTube saya Sewangi Attar. Jadi dakwah saya secara santai. Jadi insya-Allah saya nak memetik satu kata-kata para ulama. Dia kata apa? Sekiranya mereka memperbaiki ibadah mereka, maka mereka telah memperbaiki kehidupan mereka. Maksudnya kita perbaiki ibadah kita telah perbaiki kehidupan kita. Ramai orang tak nak perbaiki ibadah dia. Okey, straight to the point. Hari ni saya nak menjawab soalan daripada sahabat saya daripada YouTube. Dia bertanya kepada saya, Ustaz, macam mana kalau saya solat dan air kencing saya tak tus? Okey, hendaklah kita sebagai seorang Islam ataupun sebagai seorang yang beragama Islam lah, ya. Jadi kita kena menjaga kebersihan. Ya, kebersihan itu asas keimanan. Jadi bila mana kalau seseorang tadi untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala perlulah bersih, perlulah dalam keadaan clear yang tidak ada najis. Peluh ni bukan najis. Ramai tanya, Ustaz, peluh ni najis tak? Peluh tidak najis, tapi air kencing tu jatuh pada najis. Tapi persoalan sekarang ni, jawapan yang saya nak bagi kepada sahabat-sahabat saya sekalian, okey, kalau sekiranya mereka tadi yang air kencing tidak tus, maka dia perlu membalut kemaluan dia tadi dengan iaitu kapas ataupun dengan kertas dan ikat. Bukan ikat dengan tali rapia ataupun ikat dengan getah. Sebab bila ikat getah tak jalan, darah nanti meninggal pula. Jadi kena ikat tu tak ketat supaya air kencing tadi boleh menyerap kepada tisu tadi. Tak boleh menggunakan iaitu plastik untuk tutup dengan plastik. Ada tanya pada saya, Ustaz, boleh tak kalau kita tutup dengan kondom? Kondom tak boleh sebab bila air kencing tadi keluar, kita telah memikul najis. Saya ingat saya pernah berlaku pada zaman iaitu para sahabat dulu, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika bila mana Sayyidina Umar Al-Khattab memandikan jenazah, dan pada ketika itu jenazah tadi tiba-tiba dibalut dilingkari oleh ular yang sangat besar. Pada ketika itu ular tadi melingkar ketika Sayyidina Umar tengah memandikan jenazah. Dan pada ketika itu Sayyidina Umar ni nak ambil pedang tadi nak pancung kepada ular tadi. Lalu ular tadi berkata, wahai Sayyidina Umar Al-Khattab, janganlah engkau bunuh aku. Aku ni diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menyeksa jenazah ni. Sebab apa? Sebab dia tak jaga kebersihan air kencing dia waktu ketika dia melakukan ibadah. Tengok besarnya dosa. Jadi kalau mereka yang ada masalah dari segi air kencing tak tus, waktu ketika solat tadi hendaklah dia tukar sentiasa. Jangan pakai sentiasa balutan ataupun kertas ataupun tisu yang dibalut tadi. Nak solat zuhur, waktu ke isyak dia kena tukar pula. Kepada asar tadi kena tukar. Maghrib pun kena tukar. Nak solat sunat lain pun kena tukar. Tak boleh. Sebab kalau tidak, dia memikul najis dan memikul dosa yang sangat besar. Tapi kalau sekiranya mereka mempunyai iaitu ditebuk usus dia dan dia pakai plastik pada najis dia tadi ataupun air kencing tadi, hendaklah dari segi hukum fiqh dia kena buang dulu najis dia tadi ataupun air kencing dia tadi supaya membolehkan dia untuk solat. Dia kena buang dulu, clearkan dulu kantung yang berada najis air kencing dan najis tahi tadi pada dia punya plastik tadi. Sebab kemungkinan mungkin ada yang warga-warga yang tua tak larat, saya minta maaf ni, ada warga tua yang tak larat ketika bila mana iaitu usus dia tebuk dan akan letak plastik pada usus dia tadi, maka dia kena buang dulu, dia kena clear dulu. Sebab kalau tidak, dia memikul najis. Itu syarat dia. Okey, saya nak beritahu kat sini, pernah berlaku pada zaman Rasulullah dulu ketika bila mana seorang Nabi, ketika bila mana Nabi berjalan di satu kubur, dan pada ketika itu Nabi berhenti di kubur tersebut dan Nabi berdoa. Sebelum tu Nabi patahkan pelepah tamar, Nabi pancangkan di atas kubur tersebut dan Nabi berdoa. Dan Nabi pun berlalu daripada situ, dan selepas itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tengok dua perkara yang kamu buat kepada si jenazah ni tadi yang telah meninggal tadi. Apa yang kamu rasai dalam kubur tadi yang kamu tahu, wahai Rasulullah? Wahai sahabat aku, tidakkah kamu tahu bahawasanya aku terdengar pekikan ataupun lolongan daripada warga kubur tadi ketika bila mana dia minta, dia tengah didera oleh malaikat.
Sebab apa dua perkara yang dia buat? Iaitu yang pertama, dia tak jaga kebersihan dalam ibadah. Yang kedua, dia menyakiti hati sahabat-sahabat dia ataupun jiran-jiran dia. Saya nak fokus kepada yang tak menjaga kebersihan tadi. Sebab bila mana kita tak menjaga kebersihan dalam solat, tak tus betul, tak tus air kencing, maka pada ketika itu kita akan diazab oleh Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni kita kena belajar dari segi sudut fiqh, bila mana kalau sekiranya air kencing tidak tos, maka kita perlu memakai iaitu tisu ataupun kertas supaya dia menyerap pada kertas tadi dari segi hukum fiqh. Jadi dah terjawab soalan tadi, dah ada jawapan. Jadi insya-Allah sebar-sebarkan, moga memberi manfaat kepada kita semua. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah mengaji sampai mati.